Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Muhammad Ali, selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syirah. Waalaikumsalam Cik Muhammad Ali. Bertemu lagi kita malam ni Cik Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kali yang kedua Untuk live kali yang kedua malam ni, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Aida. Okey. Alhamdulillah, selamat datang Tuan Ruzi Hadi dari Pantai Timur. Selamat datang Dr. Surya. Alhamdulillah, ketemu lagi kita malam ni. Malam ni alhamdulillah tak hujan. Tapi saya rasa agak kepanasan malam ni. Cuaca agak panas kan. Betul kan? Betul lah. Agak kepanasan lah. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita malam ke berapa Ramadan Alah, berapa dah? Tuan Hams daripada Kota Kinabalu. Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Alhamdulillah, hari ni kita dah memasuki hari yang ke berapa 1, 2, 3, 4, 5 masuk ke 6 Ramadan lah kan? Betul Betul tadi. Okay. Hari ni kita dah masuk malam ke 6 Ramadan. Hari ke 5 Ramadan puasa, hari ni masuk malam ke 6 kan? Betul betul. Okay, esok Rabu. Okay, alhamdulillah. Hujan berat. Di Bangi pagi je hujan betul. Di Bangi hari ni pagi hujan. Biasanya petang hujan. Di Bangi hari ni pagi hujan sampai tengah hari, lepas tu panas hingga ke petang. Okey. Okey, sampai malam ni, sampai malam ni pun panas. Okey. So alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni. Malam ni kita di kelas yang ke 10. Kelas pengajian Iqra yang ke 10. Okey, alhamdulillah. So kita akan menyambung bacaan kita hari ni di Iqra 2 muka surah 14. Okey. Apa tu? Arif Li. Apa tu Tuan Ruzi Hadi? Selamat datang Puan Umi. Puan Umi gambar tu memang terbalik ke? Tak sengaja, dia memang disengajakan terbalik ke ataupun memang diterbalikkan? Saya tengok gambar tu terbalik Suara Ustaz cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Okey. So hari ni insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita, pengajian kita, perkongsian ilmu kita di muka surat 14 Iqra 2. Okey. Seperti mana yang saya dah ceritakan semalam, manggil saing. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan semalam, hari ini kita memasuki fasa yang kedua dalam Iqra 2. Macam yang saya cerita awal. Waalaikumsalam Tuan Abdul Aziz. Tuan lawyer dari Terengganu. Okey. Kawan lama masuk dah lupa dah apa saya cakap tadi. Seperti mana yang saya dah beritahu sebelum ni, semalam, dan saya rasa sebelum tu pun saya dah sebutkan, Iqra 2 kita ada dua bahagian kan. Bahagian yang pertama adalah bahagian kita menggabungkan huruf-huruf hijaiyah membentuk satu kalimah ataupun satu perkataan. Okey, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua dalam Iqra 2 ataupun separuh masa kedua, second half dalam Iqra yang kedua, kita akan mula mempelajari ataupun membaca ataupun menyebut pelajaran tajwid, membaca bacaan kalimah secara bertajwid. Kita akan mula mempelajari pelajaran tajwid yang asas, iaitu hukum bacaan panjang ataupun dikenali juga dengan bacaan mad. MAD, mad. Mim dal, bukan MAT, mad. Tu mad. Mad. Jadi MAD, mad. Okey, hukum ataupun hukum bacaan
panjang dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran, sebab tu seperti mana yang saya dah sebutkan sebelum ni, masa dalam Iqra' 1 lagi saya dah sebut, sampailah kita masuk Iqra' yang kedua semalam, kita akan membaca setiap huruf hijaiyah yang berbaris, yang ada palang atas tu, dengan kadar yang pendek saja, ataupun dinamakan sebagai kadar satu harakat. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dia ada bacaan panjang dan pendek. Tempat yang perlu dibaca pendek, kena baca pendek. Tempat yang perlu baca panjang, barulah kita kena baca panjang. Okey, hari ni kita akan mula masuk ke bab bacaan mad ataupun bacaan panjang, yang mana memerlukan kita membaca bacaan itu lebih panjang daripada bacaan kita sebelum ni, iaitu sebanyak 2 harakat. Okey. Sebelum saya terlupa, semalam saya dah bagi tahu kan, hari ni kita ada nak cerita sikit. Okey. Sebagai nombor 1, sebagai maklumat tambahan lah. Okey, orang kata apa? Additional knowledge. Okey. Yang pertama, yang kedua, penting juga kerana sepanjang proses pengajian kita ni sampailah kita khatam nanti insya-Allah. Okey. Dan dalam masa kita membaca potongan-potongan perkataan ataupun potongan-potongan ayat, sampailah kita masuk ke pengajian kita dalam Al-Quran nanti. Okey, kita daripada masa ke semasa, Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Daripada masa ke semasa kita akan menyentuh bahagian-bahagian tajwid seperti mana hari ni lah. Hari ni kita akan masuk antara pelajaran tajwid yang terawal, iaitu bacaan panjang secara asas. Okey, bacaan panjang Okey. Apa yang saya nak ceritakan ialah di dalam kaedah pengajaran saya, apa yang saya bagi tahu ialah apa yang saya selalu kongsikan ialah, yang pertamanya, kenapa dan bagaimana hukum tajwid itu berlaku. Betul Okey. Kenapa dan bagaimana hukum tajwid itu berlaku, kemudian cara bacaan hukum tajwid tersebut, kemudian kita akan tengok juga tanda, ataupun tanda ni apa kalau cakap orang putih signage boleh ke? Tanda ataupun indicator. Okey, indicator boleh lah kot indicator ataupun signage, tempat, bukan tempat, tanda-tanda kaedah penandaan. Okey, tanda-tanda yang digunakan pada satu-satu hukum tajwid dalam Al-Quran. Okey, untuk memudahkan pengecaman kita, kat mana tempat yang perlu baca panjang, kat mana perlu baca pendek, kat mana tempat dengung, semua kan. Semua dalam Quran, dalam Al-Quran ada ditandakan dengan tanda-tanda bacaan yang tertentu. Okey. Cumanya apa yang saya nak highlightkan di sini ialah, seperti mana yang saya dah sebut intro di sikit semalam, kaedah penulisan Al-Quran ini berbeza di setiap negara. Okey, Al-Quran yang sama, cuma kaedah penulisannya ada sedikit perbezaan antara negara, bergantung kepada ulama ataupun majlis fatwa setiap negara itulah. Ketentuan polisi agama bagi setiap negara bergantung. Okey. Dalam menentukan bagaimana kaedah Al-Quran itu ditulis. Kerana apa? Kerana ada pelbagai pandangan mazhab, pandangan ulama. Okey. Sama juga macam saya sebut semalam dalam bab fiqh kan. Kita biasa dalam bab fiqh kita ada 4 mazhab yang masyhur. Macam kita di Malaysia, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Okey, ini mazhab dalam bab fiqh. Okey, contohnya bersentuhan kulit lelaki dan perempuan dengan isteri batal wudu, tak batal wudu. Ada pandangan kata macam Syafi'i batal, ada mazhab lain yang kata tak batal. Okey, itu ada khilaf di situ. Okey, itu dalam bab fiqh. Dalam bab penulisan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ditulis dalam mazhab pun ada perselisihan pendapat ulama, dan ada mazhab-mazhab tertentu dalam kaedah penulisan Al-Quran itu sendiri. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru first time dengar info ni, so alhamdulillah lah, ini satu info yang baru lah. So perselisihan pendapat ulama yang membentuk pandangan-pandangan tertentu dalam mazhab bukan hanya wujud dalam bab fiqh sahaja, seperti mana wujudnya mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Okay, bahkan dalam kaedah bagaimana Al-Quran itu ditulis dalam mazhab, dalam Al-Quran pun ada juga perselisihan pendapat membentuk pandangan mazhab-mazhab tertentu. Okey, so macam kita di Malaysia, okey, kita menggunakan pandangan mazhab kaedah penulisan kaedah penulisan Al-Quran itu, kaedah penandaan tu, kita menggunakan pandangan atau mazhab yang sama seperti mana cetakan Al-Quran di Arab Saudi, di Madinah, Arab Saudi. Sebab tu Al-Quran yang cetakan Malaysia dengan Al-Quran yang dicetak di Arab Saudi exactly 100% sama dari segi kaedah penandaan dia, kaedah tanda baca dia. Okey, sebab tu kalau tuan-tuan tengok Al-Quran yang dicetak di Indonesia pula, okey, tanda baca
okey, Al-Quran yang sama tapi ada perbezaan pada tanda bacaan. Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Kerana di Indonesia, ulama di sana, okey, dia orang punya jabatan agama di sana mengambil pandangan ulama yang berbeza dengan pandangan ulama di Malaysia dan juga di Arab Saudi. Kita follow Arab Saudi. Okey, macam Indonesia dia tak follow kita, dia tak follow Arab Saudi. Dia mengambil pandangan mazhab yang berbeza dalam kaedah menentukan bagaimana Al-Quran itu ditulis. So dia punya kaedah penandaan tanda baca Al-Quran itu mengikut hukum tajwid yang tertentu berbeza dengan tanda baca Al-Quran di Malaysia dan juga di Arab Saudi. Okey, itu untuk makluman lah. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni saya dapati terlalu banyak lambakan Al-Quran daripada Indonesia yang masuk ke Malaysia. Okey. So tak jadi masalah. Cuma sebab dari segi bukannya isu betul ataupun salah kaedah penulisan itu. Sebab itu pandangan mazhab ulama, pandangan ulama. So ada beberapa kaedah penulisan yang berbeza. Okey. So itu khilaf lah dari segi macam mana Al-Quran tu ditulis, tanda baca dia, macam mana bentuk tanwinnya, bagaimana dia bubuh baris matinya dan sebagainya berbeza antara kita dengan Indonesia, kerana mereka mengambil pandangan ulama yang berbeza dalam kaedah penulisan Al-Quran tu berbeza dengan kita. Kita ikut Arab Saudi. Okey. So oleh kerana itulah maka Al-Quran cetakan Malaysia kalau kita buka sama dengan Al-Quran cetakan Arab Saudi, sama. Tapi kalau kita buka Al-Quran cetakan daripada Indonesia, ada sedikit perbezaan dari segi tanda bacaan dia. Al-Quran yang sama tapi tanda bacanya ada berbeza. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak beritahu ialah tanda bacaan yang akan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang proses pengajian kita ini sampailah kita khatam nanti adalah berdasarkan kepada Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi. Okey. Contohnya dalam bab yang kita akan kongsikan sebentar nanti, okey, bab bacaan panjang. So tanda baca dalam bacaan panjang ataupun dalam bacaan mat itu hanya terpakai untuk Al-Quran cetakan Malaysia sahaja ataupun Al-Quran cetakan Arab Saudi sahaja. Manakala kaedah itu tidak terpakai untuk Al-Quran cetakan Indonesia. Sebab di Indonesia kaedah penulisannya ada sedikit berbeza dengan Malaysia dan juga Arab Saudi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas Jelas maksud saya okey. So dari segi tanda baca. Itu je lah saya nak highlight kan. Sebab sekarang ni banyak masuk lambakan Al-Quran daripada Indonesia. So kadang-kadang ada timbul sedikit masalah dari segi kekeliruan lah. Kenapa Al-Quran Indonesia tanda baca dia beza dengan Al-Quran dari segi dari cetakan Indonesia. Dan kadang-kadang ada timbul sedikit masalah bila berlakunya kesalahan ataupun kesilapan bacaan. Itu lebih timbul masalah yang lebih besar lah. Ada kes yang timbul. Sebab itulah saya menggalakkan supaya kita kalau nak beli Al-Quran, kalau yang dah ada tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak beli Al-Quran yang baru, pastikan Al-Quran itu adalah Al-Quran cetakan Malaysia. Macam mana nak tahu Al-Quran itu cetakan Malaysia? Di belakang Al-Quran itu ada cop. Ada cop. Okey, cop KDN, Kementerian Dalam Negeri. Okey. Kalau nak tahu Al-Quran itu daripada mana? Arab Saudi pun sama juga. Al-Quran daripada Arab Saudi, kita biasa tengok kan Al-Quran daripada Arab Saudi, tapi pastikan dia ada cop juga. Di bahagian belakang tu ada cop. Saya tunjuk dah Okey, bagi saya masa 30 saat. Okey. Ini Al-Quran daripada Arab Saudi kan, biasa tengok kan. Okey. Cumanya ketika saya ke Tanah Suci bulan tahun lepas, bila saya ke Tanah Suci bulan 11 tahun lepas, masa tu saya pergi bersiar-siar di menara apa tu sebelah menara jam. Tiba-tiba saya lupa pula. Boleh ingatkan saya tak? Situ ada banyak hotel sebelah menara jam. Allah, lupa pula saya. Ada banyak bazar dalam tu. Boleh siapa-siapa ingatkan saya tak nama bangunan tu? Tak ada Tower, saya lupa dah. Okey. So saya nak bagi tahu masa saya ke Mekah bulan 11 tahun lepas,
masa tu saya pusing kat menara, sebelah menara jam tu. Saya lupa apa nama tu. Yang ada restoran Felda tu kan. Okey, bangunan tu ada banyak bazar-bazar jual Quran, minyak wangi dan sebagainya lah. Saya masa tu pusing tengok cari Quran. Cuma saya dapati dekat sana ada 2 versi cetakan Al-Quran kat sana. Satu yang ada cop di belakangnya, satu lagi yang tak ada cop. Okey. Boleh nampak tak cop? Saya tu ada, mana cop dia? Ni. Ini cop dia. Nampak tak? Okey, ada cop macam ni. Okey, yang ada cop macam ni, ada Al-Quran yang bentuk dia sama, cover yang sama, tapi Safwa Tower. Okey, terima kasih doktor. Masa saya ke Safwa Tower. Okey, masa saya ke Safwa Tower, saya pusing, saya tengok cari Quran untuk bawa balik sebagai kenangan. Saya pusing, ada banyak Al-Quran dijual kat sana. Dia kata ada ni first grade, second grade, third grade. Okey, saya third grade tu yang paling murah lah. Biasalah kita biasa tengok yang paling murah kan. Bila saya tengok yang paling murah, saya dapati kaedah penulisannya tidak sama seperti kaedah penulisan Al-Quran di bawah cetakan Malik Fahad punya kilang tu lah. Apa nama ni, saya lupa dah. Okey, bila saya belik belakang sekali, saya tengok yang tu tak ada cop. Tak ada cop. So maksudnya kalau kita nak beli Al-Quran di Mekah sana, sama ada kita nak bawa balik Malaysia ataupun kita nak wakafkan, pastikan ada cop lah. Okey, sebab apa? Kalau dia tak ada cop, ada perbezaan dari segi kaedah penandaan tanda baca dalam ni. Okey. Itu kalau Al-Quran beli di Arab Saudi sana. Kalau Al-Quran beli di Malaysia pula, kalau kita beli kat Malaysia, okey, pertamanya kat belakang ni kita tengok ada senarai Lembaga Lujnah Pentasih Al-Quran. Salah seorang dia adalah guru kita nanti saya akan kongsikan nama dia. Kemudian ni kita boleh tengok ada cop KDN. Maksudnya ni daripada cetakan Malaysia lah yang telah diluluskan. Okey. So saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kalau kita nak beli Al-Quran, pastikan kalau nak beli Al-Quran, beli Al-Quran cetakan Malaysia yang ada cop KDN. Okey. Ataupun kalau nak beli Al-Quran Arab Saudi pun ada cop cop kerajaan Arab Saudi kat belakang tu lah. Apa nama cop tu tak nampak dah kelabu lah. Majma' Malik Fahad betul. Okey. Selain daripada tu, kalau Al-Quran yang selain daripada tu ataupun Al-Quran daripada cetakan Indonesia, saya kalau boleh saya tak galakkan lah. Kalau dah beli tak ada masalah. Kalau yang belum beli, kalau yang belum beli, yang baru nak beli, saya galakkan beli yang cetakan Malaysia ataupun yang Arab Saudi yang ada cop di bahagian belakang dia. Kalau daripada yang selain daripada tu, termasuklah yang daripada Indonesia, saya tak galakkan sebab ada sedikit perbezaan dari segi tanda baca dia. Tanda baca dia. So dia kadang-kadang agak mengelirukan sikit. Melainkan kita dah pandai, dah pakar, tak ada masalah, tak ada isu. Okey, cuma di peringkat awal ni ada sedikit kekeliruan sikit lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya nak highlight ialah tanda bacaan yang akan saya terangkan sepanjang pengajian kita ni adalah berdasarkan tanda bacaan pada Al-Quran cetakan Malaysia dan Arab Saudi. So dia tak terpakai untuk tanda bacaan pada Al-Quran cetakan Indonesia dan juga cetakan Al-Quran di negara lain. Saya difahamkan Turki pun beza. Malaysia dengan Turki, Malaysia, Arab Saudi sama. Dengan Indonesia beza. Lepas tu dengan Turki pun beza. Dia bergantung pada majlis fatwa negara masing-masing. Sebab kaedah penulisan Al-Quran pun ada pandangan mazhab, pandangan ulama, ada khilaf juga. Okey. So untuk elakkan kekeliruan, saya beritahu lagi sekali, saya ulang lagi sekali, tanda bacaan yang saya beritahu ni hanya terpakai untuk Al-Quran cetakan Malaysia dan Arab Saudi sahaja. Arab Saudi pun ada cop belakang. Okey. Okey. So kita terus ke muka surat 14. Okey. Sebaik doktor bantu saya, Safwa Tower. Saya punyalah, lupa tiba-tiba. Safwa Tower. Okey. Okey. So, kita masuk ke pelajaran di muka surat 14. Okey. Apa cerita di muka surat 14? Ceritanya ialah apa sahaja huruf yang berbaris atas ataupun yang ada palang di bahagian atas. Selepasnya diikuti dengan huruf alif yang tiada baris. Okey, alif yang tiada apa-apa baris, yang tak ada tanda, maka huruf yang berbaris atas ataupun yang ada palang atas itu dibaca dengan panjang. Kadarnya 2 harakat. Okey, 2 harakat panjangnya. Lebih panjang sikit daripada yang biasa ya. Yang kita baca sebelum ni. Sebelum ni kita baca pendek, yang ni kita baca lebih panjang sikit sebelum ni. Dalam istilah tajwid dipanggil kadar harakat dia tu, kita baca dia 2 harakat. 2 harakat ataupun 2 kali tarikan nafas. 2 kali hayunan tarikan nafas. Okey. Okey. So apa yang saya nak bagi tahu relate dengan apa yang saya sebutkan tadi.
Alif yang tak ada baris ini hanya terpakai untuk Al-Quran cetakan Malaysia dan juga cetakan Arab Saudi saja. Kalau Al-Quran cetakan Indonesia, saya rasa ada beza dia. Dia ada baris mati kat situ. Okey, sebab tu saya kata, saya nak highlight tadi, tanda bacaan yang saya akan kongsi dan sebut sepanjang proses pengajian kita adalah berdasarkan Al-Quran cetakan Malaysia dan Arab Saudi sahaja. Tak terpakai untuk Al-Quran cetakan Indonesia, Mashaf Indonesia dan juga Mashaf di negara-negara lain. Okey, sebab Indonesia ambil kaedah penulisan berdasarkan kepada mazhab lain, mazhab penulisan Al-Quran. Turki pun lain. Okey, itu yang saya tahulah dua negara tu lah. Okey, kita sambung cerita kita. So, apa saja huruf yang ada berbaris atas, selepasnya diikuti oleh alif yang tak ada sebarang tanda, maka huruf yang berbaris atas tadi ataupun yang ada palang atas tadi dibaca panjang. Bacalah panjang. Okey, boleh Okey, so kita akan baca dia lebih panjang daripada biasa. Contoh, yang ni kita akan baca dengan lebih panjang. Ma, ha, za, la, ka, na, ro. Okey, boleh Okey, kita teruskan. So, yang ini ada baris atas diikuti dengan alif yang tak ada tanda. So, ba dibaca panjang. Ta, lepas ta tak ada alif, maka ta tak dibaca dengan panjang. Ta dibaca pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Boleh Bata, taba, saba, naro. Boleh Tana. Okey, hati-hati. Kerap kali berlaku kesalahan bacaan apabila ramai di kalangan kita, terutama khususnya di kalangan pelajar-pelajar saya lah sebelum-sebelum ni, dia suka ataupun terbiasa membaca huruf yang terakhir dengan bacaan yang panjang. Contoh, tanah. Hati-hati. Okey, jangan sekali-kali kita membaca huruf-huruf yang ada palang atas sekiranya tiada huruf alif kosong selepasnya. Saya ulang Jangan sekali-kali kita memanjangkan bacaan apa sahaja huruf yang berbaris atas sekiranya selepasnya tiada alif yang kosong. Sebenarnya alif kosong alif yang tiada baris selepasnya. Apa sahaja huruf yang ada palang ataupun baris atas, kita mesti baca dengan kadar yang lebih panjang daripada biasa sekiranya selepasnya ada huruf alif kosong. Alif yang tidak bertanda. Kalau selepasnya tidak ada alif yang tak ada bertanda, maka kita kekalkan bacaan yang pendek untuk huruf tersebut. Sebab kerap kali di kalangan kita mungkin dah terbiasa, mungkin dah dah jadi kebiasaan Jadi kebiasaan mungkin sebab berlaku orang kata terlalu banyak kes di kalangan pelajar saya khususnya yang bila membaca huruf akhir dia akan terlajak bacaan panjangnya. Ibaratnya break tak makan Tanah. Okey, so hati-hati. Kita kekalkan kadar yang pendek selagi mana tak ada alif. Bila ada alif, selepas huruf tu barulah kita panjangkan bacaan. Boleh Okey, kita sambung lagi. Tanah, tanah, nata, nata. Boleh follow Ya ba. Okey, kekalkan pendek. Ya pendek, ba pun pendek. Ya ba. Jangan sekali-kali ya ba. Okey, sebab ba tak ada alif. So maintain, kekalkan kadar dia pendek selagi mana tak wujud alif kosong selepasnya. Ya ba. Macam tu je. Ya ba. Ya ba. Bukannya ya ba. Selalu sangat di kalangan kita membaca huruf akhir dibaca dengan panjang. Okey. So hati-hati, pendekkan dia. Ya ba. Terus tarik handbrake. Okey, boleh Baya. Baya. Bayana. 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 Pastikan kadar bacaan panjang dan pendek itu jelas. Jangan yang pendek tu bunyi macam panjang, yang panjang tu pula bunyinya macam pendek je. Okey, pastikan yang jelas. Bacaan pendek tu jelas pendek, bacaan panjang tu jelas panjang. Biar ada perbezaan yang sangat ketara antara bacaan panjang dan pendek. Bacaan panjang hanyalah berlaku apabila adanya huruf alif kosong, alif yang tidak bertanda selepas huruf yang berbaris atas. Okey, kita sambung. Ini asas kepada bacaan mat. Asas kepada bacaan panjang dalam Al-Quran. Ini asas dia, basic dia. Okey, kita sambung Abada. 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 Rohama. 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 Okey, saya ulangi kenyataan saya di awal tadi.
kaedah penulisan ini hanya terpakai untuk Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Al-Quran cetakan Arab Saudi sahaja. Okey. Cetakan Malaysia yang ada cop KDN, cetakan Arab Saudi yang ada cop Malik Fahad, Majma' Malik Fahad di belakang dia. Okey. Sebab Al-Quran selain pada tu yang saya pernah ketemui, contoh macam dalam kes ni, alif ni dia ada ladam kuda, tanda ladam kuda, baris mati di atas tu. Sebab tu saya kata tanda bacaan yang saya terangkan ni hanya terpakai untuk Al-Quran Malaysia dan juga Al-Quran cetakan Arab Saudi saja. Tak silap saya untuk Al-Quran cetakan Indonesia, alif, keadaan alif macam ni dia ada baris mati atas dia, ada tanda sukun, ada baris mati, ada bentuk macam ladam kuda di atas alif. Tapi untuk Al-Quran cetakan Malaysia, Al-Quran cetakan Arab Saudi, alifnya alif kosong yang tidak bertanda, sebagai indikator petunjuk bahawasanya huruf yang sebelum alif itu mesti dibaca dengan kadar yang lebih panjang daripada biasa. Okey, boleh follow Ada soalan setakat ni? Ada soalan ke dari segi tanda baca? Itu tanda baca khusus untuk Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi sahaja. Okey, boleh kita sambung ke muka surat sebelah. Muka surat 15. Ada soalan ke setakat ni? Boleh faham sebab daripada masa ke semasa bila kita akan masuk ni Iqra 2, nanti kita masuk Iqra 3, kita akan sambung bacaan panjang juga. Nanti bila masuk Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, kita akan pelajari banyak lagi pelajaran tajwid. Dan bagi setiap pelajaran tajwid yang akan kita pelajari nanti, saya akan jelaskan kenapa dan bagaimana hukum tajwid itu berlaku, macam mana kaedah membacanya dan juga bentuk tanda bacaan. Setiap hukum tajwid itu akan ada tanda dia, akan ada indikator dia, akan ada signage dia. Cuma signage tu hanya terpakai untuk Mashaf Malaysia dan juga Arab Saudi saja. Okey, boleh Okey, setakat ni boleh follow Okey, kita sambung di muka surat 15. Sabata, 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 zabada. Okey, jaga pendek zabada, 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 zabada. Boleh Aduh, rasa serap pula suara saya malam ni. Okey. Tawaba, 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 jahada, fa'ala, thaqala, kataba, nasa'a, talaba, ghazawa, alama, hasada, na'ama, lahaba, dhalala, na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, na-na, na-na-na. Okey, terima kasih Puan Alia. Boleh Okey. Boleh kita terus? Kita terus lagi 2 muka surat boleh Cuma dalam apa nama sebut dalam keadaan kita fokuskan bacaan panjang dan pendek, jangan lupa kemahiran yang kita dah kuasai, yang kita dah mantapkan di Iqra 1 yang lepas, iaitu menyebut huruf keluar daripada makhraj yang betul berserta dengan sifat huruf yang tepat. Itu kita kena maintain, jaga, kekalkan bacaan yang betul tu sepanjang masa. Kadang-kadang ada di kalangan pelajar saya, bila dah masuk bab bacaan panjang pendek, makhraj hurufnya dah terabai dah. Terlalu fokus bacaan panjang pendek, makhraj huruf dah lari dah. Okay, so kita kena hati-hati. Makhraj huruf dan juga sifat huruf, kita kena kekalkan bacaannya, kena kekalkan ketepatan sebutannya sepanjang masa, sepanjang hayat. Bila kita mula membaca Al-Quran, bila kita membaca lafaz Al-Quran aja, kita tertakluk kepada undang-undang itu. So kena maintain sepanjang masa. Walaupun hari ni kita dah mula memasuki bab pelajaran panjang, bacaan panjang dan pendek, tapi sampai bila-bila pun sebutan huruf keluar daripada rumahnya ataupun makhrajnya yang betul,
berserta dengan sifat huruf yang betul. Ada huruf yang gemuk, yang kurus, yang nipis, yang berangin. Okey, yang kita dah cerita sebagai ringkas itu hari. Kita kena maintainkan, kena kekalkan, kena jaga sepanjang masa. Sebab kadang-kadang berlaku kes bila dah masuk satu bab tajuk yang baru. Contoh sekarang ni kita belajar bab bacaan panjang dan bacaan pendek. Makhraj huruf dah terabai. Kita tak fokus bacaan panjang pendek, duk jaga panjang pendek ni. Huruf dah makhraj huruf tu, sebutan huruf tu daripada keluar daripada rumah dah betul, dah terabai dah. Huruf tu asal bunyi je sebab kita terlalu fokus bacaan panjang pendek. So nak kena hati-hati. Sebab makhraj huruf tu kita kena jaga dia sepanjang masa apabila kita mula membaca huruf-huruf Al-Quran. Okey, boleh Terima kasih Tuan Salim. Okey. Selamat datang. Okey, Tuan Salim banyak jauh ni daripada Jelantut. Okey Jelas Tuan Salim, Jelantut. Okey, kita ada sahabat kita dari Jelantut. Okey, kita sambung lagi Asaba, aada, afaqa, dzakara, nasya'a. Okey, hati-hati. Ini pun kadang-kadang ramai yang confuse. Sebab dia kata ni ada alif, so syah panjang. Hati-hati. Ini alif yang ada huruf atas dia. So kita tak pakai alif ni untuk bacaan panjang. Dua sebab. Sebab yang pertama, atas alif tu ada bentuk huruf tu kan. Ada satu macam huruf apa tu panggil? Ini huruf hamzah lah nama dia. Tapi kita panggil bentuk apa ni? Okey. Sebab yang pertama sebab ada bentuk yang ni. Yang kedua ni sebab ada palang ada baris di bahagian atas. So syah ni tidak dibaca panjang. Syah hanya dibaca panjang sekiranya selepasnya ada huruf alif tanpa ada baris, tanpa ada tanda lain pada tu. Kalau alif ni adalah alif kosong, tak ada baris dan tak ada huruf lain atas dia, maka syah tu betul dibaca panjang. Dalam kes ini syah dibaca pendek kerana ini ada satu huruf lain lagi yang kita bunyikan dengan bunyi nasya'a. Okey, boleh aqama, afadha, amana. Alhamdulillah Tuan Salim. Dari Jelantut jelas ghasaqa, qatala, wa'ada, jama'a, la khalaqa. Okey, hati-hati. Ini pun ada ramai juga di kalangan pelajar saya, pelajar sesi one-to-one saya yang confuse. La ni kita baca panjang sebab la ini masih ingat lagi tak masa kita di bahagian pertama Iqra 2. Okey, ni huruf la, ini huruf alif. So la dibaca panjang sebab selepasnya ada alif. Yang sengit ni ada alif. Yang tiang yang pertama ni adalah tiang bagi la. Tiang yang sengit yang kedua ni adalah alif. So la dibaca panjang. Sama juga kes dengan yang ini. Tiang yang pertama ini adalah la. Tiang yang sengit ni adalah alif. So la dibaca panjang juga untuk kes ini. So la ini dengan la ni dibaca panjang. Kerana selepasnya ada huruf alif yang tiada bertanda. Alif kosong. Boleh La khalaqa. Okey, kita sambung. La athara. Okey, yang ini beza dengan yang ni. Walaupun bentuk yang sama, tapi bacaannya berbeza sebab yang ini atas huruf alif ada huruf ini. So kita bunyikan dengan bunyi A. Melainkan alif ni tak ada baris dan tak ada huruf ni, maka la dibaca panjang. Okey, macam ini. Tapi disebabkan ini ada baris dan ada huruf lain, maka ini bunyi A. La athara. Beza dengan ni la khalaqa. Yang ni semua pendek. La athara. Okey? Okey, boleh Okey, kita teruskan. La akhadha. Okey, satu lagi tip dalam membaca potongan kalimah macam ni. Okey, kita perhatikan berapa jumlah baris yang ada. Berapa jumlah palang ini yang ada dalam satu-satu perkataan, satu-satu kalimah. So contoh yang ni 1 2 3 4. So ada 4 baris ataupun ada 4 palang di bahagian atas ini. Bila ada 4 baris ataupun 4 palang akan menghasilkan 4 bunyi. Itu kaedah dia. Okey, bila ada 4 baris ataupun 4 palang, maka akan keluarlah 4 bunyi dari 4 makhraj. Akan keluarnya 4 bunyi daripada 4 rumah huruf. Okey. Boleh Okey, kita sambung lagi. La akhadha, famana'a, nabadha, halala, balagha, zahaqa, afala. La panjang ada alif afala, ghamada. Semua pendek. Malaka. Ka panjang sebab ada alif belakangnya, ada alif kosong. Malaka, falaha, tashabaha, ma'arafa,
wasalama. Okey, boleh Okey, kita ke muka surat terakhir untuk malam ni. Muka surat 17. Okey. Okey, ini ulang kaji sebenarnya di bahagian atas ni. Untuk memastikan kita masih lagi mengekalkan momentum kemahiran sebutan huruf di Iqra 1. Ni ulang kaji lah ni. Okey, kita ulang kaji balik Jaga. Ni huruf-huruf yang ada banyak huruf-huruf kontroversi kat sini ni. Okey, kita nak kena hati-hati Pastikan setiap huruf disebut keluar daripada rumah ataupun makhrajnya yang betul berserta dengan sifat huruf yang tepat. Okey, jaga kita ulang sama-sama. Ulang kaji untuk Iqra 1 ni. Hujung lidah keluar sikit kan? Tha, sha. Tha, sha. A, ha. Ha. Sorry. Ha, ha. Ha, qa, kha, gha, dha, dho, dha, do. Okey, kita ulang balik Tha, sha, a, ha, qa, kha, gha, dha, dho, do. Okey, boleh Okey, kita sambung. Aqada, kasaba, khotama, somada. Okey, ni ma ni pun kadang-kadang ramai orang yang confuse. Ni adalah huruf ma. Bentuk lain bagi ma selain pada bentuk bulat kecil. Somada, ba'atha, ghafala, khalafa, nasara, khataba, malaha, bayana, kasaba, khalata, azama, nashara, arada, la'aza. Okey, hati-hati. La'aza. A dengan A, pastikan jelas bunyinya. La'aza, la'ashara, la'amana, fataqabala, amanataha, fa'amataha. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh Okey, so hari ni kita tawakuf dulu. Kita stop dulu di muka surat 17. Okey, insya-Allah malam esok kita akan bertemu lagi di kelas pengajian Iqra kita yang ke-11. Kita akan sambung balik pengajian Iqra kita di Iqra 2 muka surat yang esok muka surat 18 insya-Allah. Okey. So kita akan sambung di muka surat 18. Okey, ada soalan ke setakat ni? Ada sebarang soalan ke, kemusykilan ke sebelum kita berakhir? Okey, jelas semua Alhamdulillah. Okey. So setakat itu saja pengajian kita untuk malam ni. Okey, sebelum kita berakhir, seperti mana biasa, pertama sekali saya ucapkan jutaan, saya mohon jutaan kemaafan sekiranya ada salah silap, terkasar bahasa, terlanjur kata ataupun ada kesilapan dalam sebutan dalam bacaan, ada kesilapan, kesalahan dalam kaedah penerangan. Saya mohon maaf dan mohon diberikan teguran supaya sama-sama kita boleh memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kerana seperti mana yang saya dah sebutkan banyak kali sebelum ni, objektif dan matlamat kita ialah supaya bacaan Al-Quran kita menepati bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Itu kita punya objektif dia. Bahkan para ulama qura, mereka membuat kajian daripada zaman berzaman, sejak daripada zaman tabi'in, zaman demi zaman, diorang berterusan membuat kajian tentang kaedah pembacaan Al-Quran. Objektifnya apa? Kerana mereka nakkan ketepatan dalam bacaan supaya apa? Supaya kita boleh membaca bacaan sebaik yang boleh, menghampiri bacaan baginda Nabi SAW. Itu objektifnya. Okey, alhamdulillah.
Terima kasih semua. Alhamdulillah. So, saya pohon jutaan kemaafan kalau ada salah silap. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Kita dah di malam Ramadan yang ke-6, Alhamdulillah. So malam esok kita akan jumpa lagi di malam Ramadan yang ke-7. Kita akan menyambung bacaan kita di Iqra, masih lagi di Iqra yang kedua, muka surat 18 insya-Allah. Habis awal malam ni, awal ke? Awal. Okey. Dekat nak lewat lagi. Cukup laku kita tidak awal ya, esok kita boleh kiam kan. Okey lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi malam esok. Kita akan sambung pengajian kita di muka surat 18 insya-Allah. Okey, so malam esok kita akan jumpa lagi. Sebelum tu mohon kongsi-kongsikan juga tentang majlis ilmu kita ni kepada rakan-rakan kita yang lain, sahabat-sahabat andai kita, jiran tetangga, adik-beradik, saudara mara, supaya lebih ramai lagi boleh turut serta, lebih ramai lagi boleh dapat manfaat daripada perkongsian majlis ilmu kita ni insya-Allah. Okey. Okey, pusing sikit. Okey. So alhamdulillah kita berakhir setakat ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya, yang setia bersama dengan saya sehingga ke malam yang ke-10 malam ni. Alhamdulillah. So kita akan berjumpa malam esok waktu yang sama insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semua. Saya pun ucapkan terima kasih kembali. Okey, alhamdulillah. So insya-Allah kita akan jumpa pada malam esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Tuan Ham kita jumpa malam esok. Terima kasih.